ya guys. Okay guys, hari ni kita nak buat revision the whole topic for fizik untuk paper 1 sahaja guys. So hopefully kita boleh recap banyak benda lah, banyak topik dan boleh kita habiskan dalam masa sejam kalau boleh ya. Okay, kalau ada pengiraan yang panjang-panjang juga akan skip sebab cikgu nak banyakkan soalan. Kalau kira banyak-banyak nanti tak cukup masa pula kan. Okay, kita mulakan dengan nombor 1 guys. Okay. Apakah unit SI bagi suhu? Okay, jawapannya guys. Cuba cuba komen sikit jawapannya. Okay, apa jawapannya? SI bagi suhu. Hai Fatin. Fatin sihat. Haikal nak cuba jawab. Unit bagi suhu apa? Haris. Mau cuba jawab Haris? A, B, C, D. Kelvin, betul. Yes. Jawapannya adalah Kelvin guys. Kena ingat tu, suhu standard. SI ni standard unit. Walaupun kadang-kadang kita pakai Celsius, tapi standard unit untuk suhu adalah Kelvin. 2. Antara berikut, manakah bukan kuantiti asas fizik? Manakah bukan? Okay guys. Manakah bukan? Jawapannya D. Oh, tidak. Kalau ikut yang asas kita buat akronim dia, Sekolah Menengah Agama Putrajaya KL Kuantan. KL Kelang. Kuantan Kelang ke? Lupa dah cikgu. Keamatan Luminosity ni. Keamatan Luminosity ada kat sini. Haris, bukan. Ni suhu sekolah menengah. Suhu, masa, arus, panjang, jisim. Keamatan Luminosity. Keamatan apa? Satu lagi lupa dah Haris. Apa keamatan apa satu lagi? Ada 7. Jadi semua ni adalah asas. Okey, apa yang tak ada? Yang tak ada adalah momentum. Momentum adalah bukan unit kuantiti asas. Dia adalah unit terbitan. Jadi korang cuma ingat ni lah. Ya, Sekolah Menengah Agama Putrajaya KL Kuantan. Kuantan juga lupa dah apa benda. KL satu lagi. Okey, 3. Raja menunjukkan suatu kuantiti fizik. Apakah kuantiti fizik yang diwakili oleh unit tersebut? Cuba korang tengok unit ni. Agak-agaknya dia wakilkan apa tu? kg meter per saat. kg meter per saat. Okey, rasa-rasa? Macam mana nak tahu ni? Jadi, kalau nak tahu, kita buatlah satu-satu. Aika kata B. Okey, tengok Aika betul tak? B, F tau. F, unitnya F sama dengan MA. M adalah jisim. kg lah. A ni adalah percutan. Percutan adalah meter per saat. Jadi betul lah D, B. Okey, momentum apa momentum? Momentum P sama dengan MV. Momentum MV. Kalau MV maksudnya kg dengan laju meter per saat sahaja. Bukan. Laju
Hal laju sama dengan hal laju sama dengan S bahagi T. S ni jarak, T ni masa, saat. Ataupun meter saat. Bukan juga. Pecutan adalah meter saat kuasa 2. Pun bukan juga. Jadi kita buat macam tu lah guys. Ya. Satu-satu kita buat. Baru nampak. Okay, lagi. Nombor 4. Menunjukkan sebuah graf laju melawan masa. Okey, ingat laju melawan masa, kecerunannya adalah pecutan ya. Kecerunannya adalah pecutan, acceleration. Okey, jadi apakah yang diwakili oleh kecerunan? Cikgu dah cakap dah, dia punya kecerunannya mesti pecutan ni. Dah, settle terus. Okey. So, luas di bawah graf ni yang kita kira matematik tu kan. Jadi, luas ni adalah mewakili jarak. Okey, dalam kes ni dia pakai apa ni? Sesaran pun boleh lah. Sesaran dengan jarak ni adik-beradik. Okey. Okey guys, sampai sini okey ke? Nak tanya apa tak? Fatin okey Fatin? Fatin, anything else nak tanya? Kalau Fatin nak tanya ke, silakan Fatin. Okey, kita masuk nombor 5. Rajah menunjukkan sebuah graf Y dan juga X. Dia tak cakap apakah unit X jika dan Y jika luas di bawah graf ialah hal laju. Luas di bawah graf ni adalah hal laju guys, dia kata. Dia adalah hal laju. Jadi ingat, X ni sentiasa masa tau. X ni sentiasa masa. Masa semua ni. Okey. So, kalau dekat sini mewakili hal laju. Okey. Luas ni mewakili hal laju. Bermaksud, kita punya dekat atas ni adalah pecutan. Dalam matematik tak ada. Yang ini hanya dalam fizik sahaja. Pecutan dengan masa, dia punya luas ni adalah mewakili hal laju. Ada tak? Okey guys. Boleh Kita move lagi. Nombor 6. Okey, Rajah 4 menunjukkan seorang anggota polis. Trafik sedang menunggang motosikal. Tak nampak polis ya. Okey, motosikal tersebut bergerak dengan laju seragam. Laju seragam. Apakah yang dapat disimpulkan berkenaan pecutan motosikal tersebut? Apakah yang dapat disimpulkan berkenaan pecutan motosikal tersebut? Tengok ni, dia kata hal laju seragam. Kalau hal laju seragam, apa jadi pada pecutan guys? Cuba ingat balik. Hal laju masa. Kan kita tengok graf macam ni. Betul tak? Okey. Kat manakah hal laju seragam? Ini laju seragam ni. Hal laju seragam. Ada kecerunan tak? Tak ada kecerunan. Kalau ada kecerunan, ada pecutan. Kalau tak ada kecerunan, sini pecutan ni kosong. Pecutannya adalah sifar sebab tak ada kecerunan. Pecutan ada, hanya ada kecerunan saja. Kecerunan tak ada, pecutan sifar. Faham tak guys? Boleh terima? Okey Aikal. Hari okey Aris? Boleh faham ya? Okey. So kena buat graf sikit lah supaya kita nampak. Jadi kalau dia straight macam ni, hal laju seragam, dia punya pecutannya adalah 0. Okey, kita move lagi. Soalan yang ke-7. Okey, menunjukkan peta perjalanan Azdi dari sekolah setiap hari. Inilah perjalanan dia.
Jika pada hari tersebut Azli menggunakan jalan pintas ke sekolah, kirakan sesaran. Okey, mulakan guys. Korang jangan keliru antara jarak dan sesaran. Okey, korang jawab dulu, baru juga explain. Agak-agaknya, apakah jawapannya? Haris nak cuba Haris? Haikal ke? Oh, Adam baru masuk ya, Adam. Okey, Adam. Selamat datang, Adam. Adam nak cuba ke? Boleh? Agaknya berapakah sesaran dia? Naura. Hai, Naura. Okey, apa jawapannya? Okey, jarak macam ni jarak. Jarak adalah, inilah jarak. Jarak macam inilah. Jadi jarak je kalau ikutkan dia adalah 9 tambah 12. Ini jaraknya. Jadi 21 kilometer. Adam, betul Adam. Guna teorem Pythagoras. Kalau sesaran, dia adalah shortcut. Shortcut maksudnya kena potong lah ni. Macam ni. Ini sesaran. Jadi kena guna teorem Pythagoras. Jadi 12 kuasa 2. Berapa dapat Adam? 15. Okey Adam. Terima kasih Adam. Jawapannya adalah 15D. Okey. Jadi kalau nak buat revision cepat, cikgu cadangkan, korang buat paper 1. Paper 1 ni, satu paper ni kita akan buat revision semua topik. Walaupun tak detail, nanti dia akan recall balik benda lain. Okey, nombor 8. Raja menunjukkan satu set pita detik. Apakah jenis gerakan? Bila sebut gerakan, dua je. Hal laju ataupun pecutan. Dua ni kalau sebut gerakan. Okey, korang rasa mana satu? Nombor 8. Which one is the right answer? Nak pandang kat sini kan, dia start ni. Dia start kat situ. Dia mula kat situ. Asalnya dia jauh, lepas tu dekat. Apa maksudnya tu? Pecutan macam mana pecutan dia? Dia makin laju ke makin perlahan? Kalau makin kecil-kecil, makin laju ke makin perlahan? Adam. Besar, kecil. Haris kata D. Dia sebenarnya kalau kecil-kecil tu dia makin perlahan. Tempoh bukan tempoh singkat, dia perlahan Dam. Tempoh sama je Dam. Tempoh 1 dot 0.02, ingat tak? 1 dot 0.02, okey? Okey, jadi Adam kena ingat kalau nampak dot ni adalah kecil, dia adalah perlahan. Jadi dia bermula dengan laju, lepas tu perlahan. Ataupun nak tengok, cuba kita buat macam ni. Kita potong 1 2 3 4 1 2 3 4. Tengok mana lagi panjang. Ni pendek. Dah tentulah lambat. Ni panjang, laju. 1 2 3 4 lagi laju. Faham tak Dam? Boleh tu. Okey, kita kira macam tu. Okey. Jadi dia perlahan. Jadi mungkin kita boleh cakap kalau laju, laju berkurangan. Kalau laju berkurangan, pecutan akan jadi nyah pecutan. Okey. Kalau laju seragam, pecutan dia kosong. Okey. Jadi jawapan dua lah kat sini. Sama ada kita kata hal laju berkurangan ataupun nyah pecutan. Mana yang ada? Haikal kata, Haris kata D. Ni ada ni. Haris betul. Faham tak? Boleh terima? Boleh ya?
Ada okey dah? Better sikit okey. Lagi. Ingat ya, satu dot masanya tetap. Satu dot 0.02. Okey guys, mulakan. Kirakan apa ni nak ni? Halaju purata. Okey, bila sebut 50 Hz menunjukkan bahawa satu dot ni 0.02. Tu je. Jadi 50 Hz ni tak kira lah. 50 Hz tu nak beritahu bahawa satu dot ni saja. Okey, boleh. Kirakan halaju. So, velocity halaju sama dengan jarak bahagi masa. Okey kan guys? Cuba kira. Berapa jawapan korang? Tengok berapa jarak dia dan berapa masanya. Dia nak dalam cm, dalam meter guys. Jadi korang kena convert ni meter ni. Jadi 0.15 meter. Mulakan. Dapat apa? Jarak kita adalah 0.15. Masa kita kena buat macam ni. Korang kena kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan kira titik. Kira titik, korang dapat 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih. Korang kena pakai 7. Kurangkan 1 titik. Dia kena buat dot. Dia kena buat dot antara dot. Jadi, satu dot adalah 0.02 darab ada 7 kali. 7 kali. Boleh? Boleh, Dam? Berapa dapat? Satu point 07. Betul tak? Meter per saat. Okey, boleh. Jadi kena ingatlah guys, kalau keluar paper tu kan nanti kan korang lupa pula. 1 dot 0.02. Okey, next lagi. Nombor 10. Okey, nombor 10. Sebuah motosikal bergerak dengan peningkatan laju. Sebut ni. Kalau ada peningkatan laju, maksudnya ni ada pecutan lah. Motor itu dikatakan berada dalam gerakan. Okey, nombor 10 apa jawapan korang? Kalau ada peningkatan hal laju, mesti ada pecutan. Kalau hal laju seragam, pecutan sifar. Kalau pengurangan hal laju, nyah pecutan. Okey guys Okey, next lagi. Okey, ni ada pengiraan. Cikgu sebenarnya nak fokus pengiraan, tapi yang simple-simple ni kita buatlah sikit kan. Okey, Raja 8 menunjukkan seorang kanak-kanak berjisim. Jisim ingat, jisim kita punya standard adalah kilogram. Jadikan dia 0.3 kg. Okey, dan ada F. So, kalau boleh korang keluarkanlah maklumat dia supaya korang nampak. M dia 0.5. 0.3 kg. Korang nampak sikit. Berapakah pecutan? Okey. So, F sama dengan MA. So, F kita ada 5. M kita 0.3. A korang darab lah. Dapatlah A. Berapa dah dapat A, Dam? 5 bahagi 0.3. Dapatlah A. Berapa Dam dapat? 16.67. Okey. So, B lah. Okey. Kalau pengiraan simple-simple ni, boleh lah aku tunjuk. Pengiraan laju-laju kita tinggal je.
Jadi sebenarnya pengiraan ni yang besar-besar tak banyak pun guys. Kalau ada banyak pun kita tinggal. Okey, 12. Seorang saintis, besarkan sikit korang nampak senang. Seorang saintis melakukan uji kaji di ruang vacuum. Ingat, ruang vacuum ni tak ada apa-apa udara. Namanya vacuum, tak ada udara. Saintis tersebut menjatuhkan sebiji batu dan sehelai kertas. Ini namanya free fall, jatuh bebas. Bila mendapati kedua-dua objek sampai ke bawah dalam tempoh yang sama. Apakah konsep yang sedang dikaji oleh saintis ini? Okey guys, 12 ni korang rasa apa jawapannya? Ia adalah free fall, jatuh bebas. Ingat jatuh bebas ni dipengaruhi oleh graviti. Dipengaruhi oleh graviti. Kalau tak ada graviti tak jatuh lah. Ada graviti yang jatuh tu. Okey, inertia, konsep fizik yang boleh dikaitkan dengan. Okey guys, awak rasa 13 ni apakah jawapannya? Jawapannya adalah hukum yang pertama guys ya. Betul-betul. Hukum yang pertama. Okey, kejap guys. Cikgu punya bateri pen dah nak habis lah pula. Betul lah tu. Yang pertama. Tak dapat juga. Sekejap guys. Cikgu tukar bateri sekejap Okey, jawapannya A 14. 14A. Okey, kita move kepada nombor 14 pula. Menunjukkan alat penimbang inertia digunakan angkasa. Apakah gunaan alat tersebut? Okey, korang buat dulu guys sementara cikgu tukar bateri ni. Kejap dah cikgu nak buka bateri sekejap dah. Susah pula baterinya. Kejap dah. Kejap dah ni. Yang tu korang jawab dulu sekejap. Okey, ya. Ada pun. Alhamdulillah. Okey, Adam. Yang kedua tu momentum, Adam. Yang kedua ni momentum. Yang ketiga ni daya. Ini inertia. Okey, Adam. Daya. Keseimbangan daya di bawah C. Okey, boleh? Alright. Okey, tengok ni So, dia guna balance nombor 14. Okey, penimbang inertia digunakan untuk apa sebenarnya? Adalah untuk mengukur jisim di kawasan graviti sifar. Jadi kalau tak ada graviti macam mana nak tahu berat kan? Jadi digunalah penimbang
inertia. Jadi dengan penimbang inertia tu dia boleh tahulah berat berapa kalau dekat bumi. Faham tak? So namanya penimbang inertia. Adalah cara dia buat tu. Okey, 15. Antara berikut manakah paling tepat? Manakah paling tepat? Menerangkan tentang kebaikan daya impulsif. Okey guys, korang rasa manakah paling tepat? Daya impulsif. Kita pernah bincang dulu kalau korang masih ingat. Adam kata B. Apa tu? Daya impulsif ni apa? Daya impulsif tu adalah kalau kita jatuhkan biji telur sama ada dekat papan ataupun jatuhkan kat telur dekat span. Ingat lagi tak? Kita buat macam ni. Satu dekat benda yang keras, satu dekat benda yang lembut. Ingat tak? Ini namanya adalah daya impulsif. So dia kata manakah paling tepat menerangkan tentang kebaikan. Kalau dalam kes ni keburukan. Daya impas ni memberi buruk. Sebab boleh pecah. Bila pecah dia memberi kesan buruk kan. Daya impas kesan buruk. Sekarang ni dia nak kesan baik. Tentang kebaikan. Okay. Menuang sos dari botolnya. Ni inertia. Beg udara di dalam kenderaan. Ini mengurangkan impas. Ini mengurangkan. Bukan melebihkan, mengurangkan. Pelanggaran antara dua kereta ni momentum. Menumbuk sambal belacang ngelesung. Ini betul Adam. Ini kita nak padulah supaya dia boleh hancurkan bawang. Faham tak Adam? Jadi ada kebaikan dia. Lesung tu kita nak impulsif yang tinggi. Supaya dia keras. Kalau kita pakai span macam mana? Sampai ke sudah lah tak hancur bawang tu. Okey Adam, boleh terima tak? Kebaikan dia. Jadi tak semualah Tuhan ciptaku ada buruk, ada baik. Okey. Tapi kalau kita nak bagus, telur dalam kes ni kita kena letak sponge. Kenapa letak sponge? Jawapan kita adalah kerana untuk memanjangkan masa, you guys. Memanjangkan masa hentaman. Ini jawapan kita. Kalau macam kita pakai beg udara ni pun sama. Okey. Kalau tanya kenapa tak pecah? Kerana span ni dapat memanjangkan masa hentaman. Beg udara pun sama, memanjangkan masa aksiden tu. Macam juga kita lompat tinggi, kita lompat, kalau kita jatuhkan kaki kita bengkokkan. Tujuan kita bengkokkan kaki tu untuk memanjangkan masa, guys. Okey lagi, kita nak masuk yang ke-16. Darjah 10 menunjukkan sebuah graf Y melawan masa. Okey, kat sini kita nampak tak? Impulse. Graf macam ni jarang tanya, guys. Ni kat sini dia tanya lah pula. Jadi guna explain kat awak ya. Jadi kalau ini daya impuls perlukan apa? Daya impuls perlukan daya. Sini adalah daya. Daya akan menghasilkan daya impuls. Kalau memanjangkan tempoh pelanggaran boleh ke? Boleh. Masa ke tempoh sama je dah. Memanjangkan tempoh pelanggaran. Itu lagi cantik lah ayat dia. Tempoh pelanggaran. Betul dah? Okey, 17 menunjukkan sebuah tilam yang diletak oleh anggota bomba dan penyelamat di bawah sebuah bangunan pansapuri yang sedang terbakar. Nampak tak sebut tilam ni? Okey. So, apakah tujuan bomba ini meletakkan tilam tersebut? Okay, awak rasa? Apakah jawapannya? Kenapa dia letak tilam kat situ?
Haris kata C. Betul, dia mengurangkan daya impos. Macam mana dia dapat mengurangkan daya impos? Dengan memanjangkan masa hentaman. Itu jawapan explanation kita. Okey, kalau sebut terangkan macam itulah caranya. Boleh. Jadi tilam tu dapat memanjangkan tempoh hentaman. Okey, Haris betul Haris. Nombor 18. Cikgu, daya impos dengan daya impulsif sama ke? Dia sama je, lebih kurang sama je Adam. Okey, dia macam ni. Dia kalau ada daya depan, daya impuls tu sama. Tapi kalau sebut impulsif tu saja lain. Impulsif tu lain. Lain sikit je lah. Lain sikit je. Sebab daya ni dia lebih kepada hentaman tadi tu. Impulsif ni lain. Impulsif ni jarang tanya pun Adam. Cikgu pun tak nak explain. Tapi dia sebenarnya adik-beradik lah. Dia adik-beradik lah. Cuma untuk yang kita cerita pasal hentaman tu lebih kepada daya impuls. Jadi kat sini kan sepatutnya tadi disebut daya impuls ni, bukan daya impulsif. Tapi kalau sebut ada daya ni samalah Adam ya. Kalau daya depan samalah. Kalau sebut impulsif saja lain. Lain sikit. Adalah lain dia. Okey. Apa soalan ni ya? Lupa pula. Okey, 18 menunjukkan aksi seorang pemain bola sepak perlawanan. Okey. Bola sepak perlawanan. Okey, soalannya apa? Mengapakah pemain bola sepak membuat sepakan ikut lajak apabila hendak membuat hentaman jauh? Okey, hendak hentaman jauh kan dia ambil lajak sikit. Kenapa dia ambil lajak sikit? Dia ambil lajak baru dia tendang. Kenapa? Kenapa? Adam kata B. Apa tu? Nilai impuls menjadi besar dan boleh dapat bergerak lebih jauh. Betul? Betul. Okey, 19. Antara berikut benar. Manakah antara berikut benar tentang berat? Berat adalah W ya, weight. Okey guys, manakah korang rasa benar mengenai berat? Adam kata C tu berat objek bergantung kepada graviti. Kalau ikutkan berat sama dengan mg. Betul juga tu Adam kata tu bergantung pada graviti. Cuma kita punya graviti ni tetap Adam. Jadi sebenarnya yang paling utama adalah kita punya jisim ni. Jisim kita berubah-ubah. Jisim kita berbeza-beza. Jisim awak lain, cikgu lain jisim. Tapi graviti sama je. Tapi sebenarnya C ni betul juga. Tetapi B ni lebih utama lagi dah. Sebab dia sebenarnya bergantung kepada jisim. Cuma graviti ni dia mempengaruhi aje lah. Dia mempengaruhi jisim. Sebab graviti tetap sama je 9.81. Okey, boleh dah jadi jisim tu lebih utama lagi. Okey, now nombor 20 menunjukkan gambar kasut yang dipakai oleh seorang angkasawan di bulan. Okey, berapakah berat kasut angkasawan di bulan? Okey. Graviti bumi dengan bulan berapa banyak kurang? Berapa kali ganda kurang bumi dengan bulan? Korang kena tahu juga ni. Graviti bulan berapa banyak kurang berbanding dengan bumi? Siapa tahu? Ni di bumi kan? 6 kali ganda. Betul Haris. Jadi nak dapat dekat bulan, apa yang perlu kita buat? Kita bahagilah dengan 6. Itu sahaja. Dapat berapa? Bagi 6. Dapat apa guys?
Nah, dapat apa? Dapat 5.72 tak? Macam tu lah. Ya? 6 kali ganda, ingat bulan. Okey, ini sebenarnya soalan ni senang je. Cikgu tak nak explain ni. Tak nak explain sebab ada pengiraan sikit. Cikgu nak jimatkan masa. 22. Apakah hubungan antara nilai pecutan graviti dengan jarak dari pusat bumi hingga jarak mencapai nilai jejari bumi? Okey, ni adalah daya tarikan graviti ni. Daya tarikan antara dua jasad. Okey, 22. Awak rasa manakah yang sesuai jawapannya? Sampai C je. Okay guys, mana jawapannya? Korang buatlah 2 biji. Bumi dengan objek. Buat macam tu. Korang bayangkan. Yang pertama, nilai pecutan graviti adalah sama. Tak. Kalau makin jauh dia, manalah sama. Lain lah. So, makin jauh makin kurang ni graviti dia. So, kalau makin dekat, makinlah bertambah graviti. Sebab dekat dengan bumi kot. Okey, nilai pecutan graviti yang sama tak sama ya. Yang B, semakin bertambah jarak dari pusat bumi, semakin berkurang nilai pecutan graviti. Betul? Sebab dia nak tarik pun dah jauh, lemah dah pun. Jadi B yang tepat sikit. Okey, 23. Apakah kesan apabila tekanan darah jika nilai graviti bumi terlalu tinggi? Katakanlah kalau kita duduk dekat planet Jupiter ke, graviti tinggi sangat. So, apa jadi korang rasa? Graviti kita terlalu tinggi. Macam mana tu? Duduk kat sana, darah kita akan turun ke bawah cepat-cepat. Tekan darah menurun. Tekan darah kita lagi tinggi lah, Adam. Sebab apa tinggi? Sebab bila duduk kat graviti, darah kita kan bila ketepam jatuh ke bawah, betul tak? Bila jatuh ke bawah, macam mana nak naik balik? Jadi jantung kita terpaksa bekerja kuat lah untuk pump supaya naik balik melawan graviti. Faham tak? Dan kalau kita duduk dekat tempat yang graviti rendah, dia menurun. Jadi jantung kita pun taklah bekerja kuat sangat. Bila balik bumi dah masalah pula. Jantung kita dah perlahan dah gerak. Jadi memang kita hanya sesuai duduk kat bumi je. Kecuali kalau kita boleh buat stesen dekat angkasa ataupun stesen dekat planet tu yang sama dengan bumi. Jadi sebab itu kalau orang pergi astronaut, kalau pergi dekat angkasa 6 bulan sekali maksimum lah dia kena balik. Tak boleh duduk lama-lama, nanti dia akan lumpuh, jantung dia tak stabil, dia punya otot dia menyusut lah sebab ototnya tak digunakan, ototnya tak bergerak dengan kuat. Balik dia akan lumpuh sekejap, temporary. Sebab itu ada satu orang, tak silap cikgu, ada seorang lah yang balik setahun ke setahun lebih sebab dia ada kerosakan kapal angkasa, jadi dia tak boleh nak balik 6 bulan lepas tu. Dia kena extend lagi 6 bulan. Kesian dia. Dia kata kalau dia tahu dia tak nak pergi. Dia kata boleh balik 6 bulan kan. Lepas tu balik dia kena kurung lagi, kena kuarantin. Takut ada bawa apa-apa penyakit ke kan. Kena radiasi ke, kena kurung dulu untuk beberapa minggu barulah dia boleh balik rumah. Selamatlah dia nak berkawan. Okey, nak guys, 24. Apakah yang dinyatakan dalam hukum Kepler, guys? Okey, apakah yang dinyatakan dalam hukum Kepler pertama? Siapa ingat hukum Kepler pertama? Adam masa apa, Adam?
Hari kata C, orbit bagi setiap planet adalah sejenis elip. Betul. Yang pertama adalah ellipse. Kepler pertama adalah elip, guys. Bentuk elip tau. Kepler kedua apa, Haris? Kepler kedua, dia punya luas dengan matahari, pergerakan bumi ni, sama kiri dan kanan. Luas dia sama ni. Ingat. Dan yang ketiga, Kepler ketiga adalah dia punya formula dia. Formula dia. Ya. Okay, now. Nampak pun ni. 25. Hukum Kepler ke berapa ni, guys? 25. Ni luas ni. Luas A sama dengan luas B. Walaupun dia nampak panjang macam tu. Kepler kedua. Okay, 23. 26. Manakah yang betul tentang satelit Geopegon? Manakah betul mengenai satelit Geopegon? Okay, sentiasa berada di kedudukan geografi yang sama. Betul. Geopegon ni maksudnya ikut geografi kita. Kalau duduk negeri Malaysia, kat Malaysia lah. Macam Astro. Satelit Astro kan kita dapat TV tu. Jadi dia stesen dekat sama lah. Sebab tu kalau kita kadang-kadang kita tengok kat langit ada macam bintang. Tapi bintang tu terang sangat. Dia macam cermin. Kalau bintang betul-betul macam kelip-kelip malap-malap sikit kan. Ni betul-betul terang. Biasa tu satelit. Satelit asteroid. Kalau korang perasan lah ya. 1 betul. 2. Tempoh orbit kurang daripada 24 jam. Tak. Dia mestilah 24 jam sebab dia duduk kedudukan sama kot. 2 bukan. Jadi mana 2 ni korang potong. 3. Bergerak mengelilingi bumi dalam arah yang sama dengan putaran bumi. Betul. Dia kena arah yang sama. Kalau tak, dia tak boleh duduklah negara tu. Kalau dia bertentangan arah, kita ikut lawan jam, dia ikut pusingan jam, dia tak sama kan. Nanti dia akan merentah negeri-negeri lain. So, tak boleh. Okay, 27. Menunjukkan satu penyataan 16. Rajah 16. Nilai X yang tinggi membolehkan kapal terbang ke paras yang tinggi tanpa terkeluar ke angkasa. Nilai X yang tinggi. Apakah itu nilai X? 27 guys. Kalaulah kapal terbang ni boleh ada nilai X, maka dia boleh keluar daripada angkasa. So, namanya adalah halaju lepas. Berapa halaju lepas kita? 40,000 km per jam. So, which kapal terbang takkan sampai lah macam ni. Kapal terbang kita 1,000 je guys. So, memang jauh lagi lah nak sampai 40,000 tu. Jadi, sampai bila-bila kapal terbang tak boleh keluar ke angkasa. Ya? Roket je. Okey, 28 menunjukkan karipap yang sedang digoreng dalam kuali. Di sisi kuali tersebut terdapat sodet besi yang telah menjadi panas ni. Apakah konsep fizik yang menjelaskan situasi tersebut? Okey, kenapa jadi panas tu? Konsep apa ni? Adam kata C, haba pendam tentu. Tak. Konsep apa? Sodet tu jadi panas. Kuah ni memanglah panas. Lepas tu panas ni akan mengalir ke sodet. Sodet ni pun rasa panas juga. Okey, konsep apa ni? Konsep keseimbangan terma. Betul. Dia terima haba. Keseimbangan terma. Okey. Kalau dia nak sebut haba, pasal haba pendam ni, ini latent heat lah. Latent heat tak terkena lah dalam soalan ni. Lagi 29. Menunjukkan air digunakan sebagai ejen penyejuk dalam enjin. Tahukah korang kereta tu dia pakai minyak hitam kan? Kan ayah korang selalu tukar minyak hitam. Jadi minyak hitam tu panas. Jadi untuk mengurangkan panas, dia buatlah paip dalam tu. Tapi air dengan minyak panas tu tak tercampur lah. Dia buat paip khas supaya dia boleh menyejukkan dia punya besi-besi ni lah.
besi-besi enjin tu dia dapat sejukkan. Jadi dia akan mengalir, ada kipas ni sedut udara masuk dan sebagainya. Jadi itulah tujuan kita guna air. Okey. Soalannya, mengapakah air digunakan sebagai ejen penyejuk? Sebab apa kita guna air? Air mempunyai muatan haba tinggi. Betul. Air mempunyai muatan haba yang tinggi. Jadi dia boleh absorb banyak heat. Okey, senanglah dia buang. Dibuang dekat kipas ni lah. Sedut sampai kipas dibuang. Sebab tu kalau kita pasang enjin, lalu kat enjin depan kan rasa panas. Kan kita rasa panas. Bila fan pusing, kita rasa panas je. Sebab dia buang haba. Air tu boleh ambil haba yang banyak. Sebab dia mempunyai muatan haba yang tinggi. Okey, bagus Adam. Okey, waktu siang. Waktu siang biasanya dia adalah fenomena apa guys? Waktu siang ingat, anginnya kuat. Waktu malam tak ada angin. Jadi, waktu siang angin kuat ni fenomena apa? Siapa tahu? Okey, bayu darat. Bayu laut. Okey, kalau di siang, dia adalah bayu laut. Siang bayu laut. Sebab apa? Sebab dari laut ke darat. Jadi sebab itulah darat banyak angin. Sebab angin bergerak daripada laut ke darat. Sebab tu namanya bayu laut. Bayu laut tu masuk dari laut ke darat. Faham tak Adam? Kalau malam, pantai tak ada angin. Sebab udara kat pantai ni pergi ke laut. Jadi dekat laut tu akan banyak angin. Namanya bayu darat. Sebab udara kat darat pergi ke laut. Okey Adam? Boleh terima? Jadi ingatlah siang angin banyak daripada mana? Daripada laut. Jadi bayu laut. Okey Adam? Ada apa soalan? Boleh kita move? Okey je. Jom kita next lagi. 31 menunjukkan sebuah graf suhu masa. Suhu masa. Jadi ingat yang macam ni Q sama dengan MC theta ya guys. Ini Q sama dengan ML. Ini pelakuran. Ini muatan haba pendam pelakuran pula. Okey, ini muatan haba tentu. Muatan haba tentu. Ini adalah pelakuran ya. Muatan pendam pelakuran saja pula. Muatan haba pendam. Yang straight ni muatan haba pendam. Q sama dengan ML. Yang condong ni Q sama dengan MC theta. Okey, kena beritahu tu je lah. Berdasarkan graf tersebut, pilih kawasan di mana pepejar dan cecair wujud sekali. Okey, manakah pepejar dan cecair wujud sekali? Kat mana duduknya? Pepejar dan cecair. D pepejar, C pepejar tambah cecair. Ini cecair saja, sini cecair tambah gas, sini gas saja. Faham tak? Okey, boleh. Kena ingatlah guys, ni popular juga soalan ni. Okey lagi, 32. Jadual menunjukkan maklumat tayar kereta sebelum dan selepas dipandu. Bacaan tekanan pada tayar tersebut sebelum selepas perjalanan ditunjukkan jadual di atas. Okey. Sebelum dan selepas. Masa sebelum jalan 200 kilopascal tapi dah berjalan 220 kilopascal. Semakin meningkat bila berjalan. Sebab apa? Sebab bila berjalan dia panas. Okey, hukum gas. Hukum gas apakah ini kita nak pakai guys? Boy, bukan. Pressure tinggi. Hukum tekanan ataupun namanya Gay-Lussac. Hukum tekanan. Hukum tekanan. Nama lain dia adalah Gay-Lussac. Okey, hukum Boy ada isi padu meningkat. Buat macam ni, ingat tak? Buat dia. Tekanan cikgu bagi. Tekanan ni Lussac ya. Lussac tekanan samalah. So, kita ada temperature kat bawah.
So ni kita ada pressure, pressure ni volume. Okay. Volume. Kali kalau volume dengan temperature, pressure, kita akan dapat boil. Kalau pressure dengan temperature, kita akan dapat tekanan ataupun low set. Ni low set ni. Nampak tak ni? Temperature, tekanan. Temperature, tekanan. Nampak tak? Kita akan dapat hukum tekanan ataupun hukum low set namanya. Boleh Charge pula, kalau charge dia kena temperature dengan isi padu. Kalau ada temperature, ada isi padu, dia charge. Okey, Dam? Boleh terima? Tekanan cikgu bagi. Dulu-dulu, masa dulu kita pakai hukum tekanan. Sekarang ni dia pakai nama orang lah. Gale low set, nama yang sebenarnya. Okey, tiga-tiga menunjukkan satu gelombang air. Ini namanya apa ni? Puncak ke puncak. Namanya adalah puncak ke puncak, namanya adalah muka gelombang. Muka gelombang. Okey, 3-4. Menunjukkan satu graf sesearah melawan masa. Berdasarkan dua-dua, pilih jawapan yang paling tepat. Yang paling tepat, 34. Okey, amplitude dia 0.5. Betul. Ni betul, ni betul. Jadi ni boleh potong lah. Okey, dah. Besarkan sikit. Okey, tengok frekuensi dengan mana satu frekuensi yang betul ni. Okey, kita kena ambil satu ayunan lengkap ya guys. Ni, satu ayunan lengkap ni. Sampai sini ni. Satu ayunan lengkap. So, frekuensi sama dengan 1/T. So, tempoh kita adalah 2. Itu formula untuk frekuensi ya. 1/time. Tempoh. Tempoh mesti satu atas, satu bawah guys ya. Satu atas, satu bawah. Ini namanya satu pusingan lengkap. Jangan ambil separuh aja. Kita kena ambil satu atas, satu bawah. Ini namanya pusingan lengkap. Ataupun nama lain dia satu pusingan. Satu pusingan lengkap. Okey, lagi guys. Sikit lagi. 35 menunjukkan dua set tala bunyi P dan Q. Tala bunyi P dan Q. Okay, apabila tala bunyi P diketuk, walaupun kita tak menyentuhkan dia, Q ni akan menerima. Dia menerima frekuensi yang sama. Okey. Namakan fenomena ini. Okey, fenomena ni nama apa guys? Menerima frekuensi yang sama. Kalau korang boleh menjerit, suara korang sama dengan cermin tingkap pun boleh pecah. Okey, ini namanya apa? Fenomena apa? Namanya fenomena resonance. Yang macam jambatan trakoma yang roboh tu kan. Yang angin dia kuat menyamai frekuensi jambatan tersebut. Jambatan tu roboh kan. Jambatan yang boleh bergoyang tu lah. Trakoma. Okey, lagi. Okey, ni kira-kira guys, nak skip. 37. Berapakah laju cahaya sebuah blok kaca yang mempunyai indeks? Ni kira juga, malas saya. Okey, menunjukkan satu objek diletakkan antara F dengan 2F. Okey, kata cembung. Nak cari apa ni? Oh, okey. Ni kita pakai formula yang cikgu buat tu lah. Minggu lepas cikgu salah buat sikit formula dia. So, dia ada 5 kan? Kalau ikut negeri 9, cikgu buat 2 je. Sepatutnya negeri 9 ada 3. Barulah matematik. Jadi kat sini nampak tak? Nyata, songsang. Ini sama saiz. Ke kanan besar, kecil. Jadi, nyata, songsang, besar guys. Boleh. Yang minggu lepas cikgu buat 2 je negeri 9. Tersalah buat guys. Sorry. Jadi, nyata songsang besar. Nyata songsang besar. Ada tak? Ni. C Okey lagi. Sikit lagi.
Okay, menunjukkan sebuah cermin dipasang di selekoh jalan raya untuk membantu. Cermin selekoh jalan raya kita pakai cermin apa? Cermin cembung. Tujuan untuk apa? Untuk medan pemandangan kita luas. Medan penglihatan. Penglihatan meningkat. Itu tujuan dia. So, pakai cermin cembung. Okay, terakhir. Wah, habis juga akhirnya. Cermin solid merupakan sejenis cermin X yang mempunyai panjang fokus Y. Tujuan adalah untuk menghasilkan imej yang tegak dan besar. Kalau imej tegak dan besar, mesti cermin cembung. Cembung pula. Cekung. Macam dentist punya cermin tu. Cekung, guys. Okay, yang pertama cermin cekung. Dua ni. Ini potong, ini potong. Okey, jadi kita nak panjang fokusnya yang panjang lah. Supaya dia lagi besar. Itu je guys untuk cikgu rasa cukup laju juga kita bincang ni. Sejam untuk 40 soalan. Cikgu tinggal beberapa soalan yang kira tu untuk menjimatkan masa kita. Jadi cikgu selalu sarankan lah nanti korang nak exam. Kalau korang rasa malas sangat nak study, buat paper 1. Sebab paper 1 ni semua topik. Yelah.